saya adalah orang yang paling jarang bercakap tentang pilihan raya ni. Baru hari ini saya cakap soal pilihan raya. Walaupun nama saya dikatakan, dinaikkan, dicalonkan, saya pun duk tunggu manalah nama saya dikerusikan. Tapi tak ada pun dikerusikan. Saya kata saya akan bertanding di kerusi malas ya. Ya, sampai saya di Jeddah, di airport Jeddah pada hari Selasa yang lepas, pun masih orang tanya, ustaz bertanding kerusi mana? Saya kata penamaan calon dah tamat. Boleh lagi, dia kata. Dia kata boleh lagi ustaz masuk, kata dia. Ini gila ke apa ke? Tak. Jadi saya tertarik dengan apa yang Datuk Nazim sebut, apa yang Datuk Siddiq sebut pada kita tadi tentang sifat kita. Saya bercakap tentang pengalaman saya sebagai seorang penceramah bebas, seorang pendakwah selama dah 23 tahun. Tahun 2013 ini ialah tahun yang ke-23 saya berceramah di seluruh Malaysia, dan saya rasa sekarang ceramah saya di seluruh dunia. Ya, sebab masuk dalam YouTube. Jadi seluruh dunia dengar apa yang saya cakap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya melihat sistem ataupun pemikiran kita, orang-orang kita yang menjadi masalah kepada kita ialah, yang pertama, kita diasak dengan pahaman asabiyah. Sesuatu yang bercakap tentang soal Melayu, atau soal kepentingan Melayu, soal kepentingan bangsa, maka akan dicop sebagai asabiyah. Ini pemahaman yang pertama yang disogokkan sejak puluhan tahun yang lepas. Asabiyah, 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 asabiyah. Bercakap tentang soal Melayu adalah asabiyah, resis. Dalam bahasa yang lebih orang sekarang faham. Asabiyah, tak habis-habis asabiyah. Bercakap tentang soal Melayu, maka jadi asabiyah. Bercakap tentang soal kepentingan bangsa Melayu, dia menjadi asabiyah. Sedangkan asabiyah itu ialah bukan bercakap tentang soal bangsa. Asabiyah ialah apabila menjadikan sesuatu yang salah itu menjadi benar, hanya kerana dia yang melakukan kesalahan itu berada bersama dengan aku. Dia adalah kumpulan aku, dia adalah geng aku, dia buat salah, dia adalah benar. Walaupun salah, dia adalah benar. Itu adalah asabiyah. Dan itulah asabiyah sebenarnya. Saya selalu bagi perumpamaan, saya ini orang pendalaman. Contoh, saya sebagai seorang orang asli di Tapah, di Cameron Highland. Saya masuk dalam kampung saya asal pada kampung yang susah. Saya belajar jadi pandai, saya jawat jawatan yang besar, saya balik kampung. Bila saya balik kampung, jalan tar tidak ada, surau tidak ada, masjid tidak ada, sekolah tidak ada, klinik tidak ada, pelajar-pelajar masih lagi hidup dalam keadaan susah. Air tidak ada, elektrik tidak ada. Maka saya berjuang untuk menaikkan bangsa saya supaya dapat bekalan elektrik, dapat bekalan air, dapat sekolah, dapat masjid untuk kampung saya, orang asli di Cameron Highland. Adakah saya dipanggil asabiyah? Adakah perjuangan untuk menjadikan bangsa saya setanding dengan bangsa orang lain itu dipanggil asabiyah? Tidak. Begitulah kita bercakap tentang soal Melayu. Melayu itu ialah orang yang beragama Islam secara majoritinya. Bila kita bercakap tentang ekonomi orang Melayu, tentang politik orang Melayu, adakah itu asabiyah? Supaya orang Melayu jadi hebat. Asabiyah ialah apabila kita bercakap tentang soal yang salah, kumpulan kita yang salah, kumpulan kita yang tak betul. Tak betul, tak betul, tak betul. Tetapi kerana dia kumpulan kita, maka kita taksub pada dia. Maka dia dipanggil sebagai asabiyah. Bila ada sejelas-jelasnya bukti yang cuma tidak ada 4 saksi, maka kita mengatakan bahawa ini tidak boleh pakai kerana dia adalah besi. Video adalah besi. Inilah asabiyah. Bila bercakap tentang soal dalam yang besar, kita mengatakan bahawa ini adalah perkara yang tak penting. Ada benda yang lebih penting daripada ini. Nama dia Putrajaya. Ini soal yang besar, tuan-tuan, iaitu soal asabiyah. Inilah yang dibawa kepada kita sekarang. Bila bercakap soal ini, maka kita akan dituduh sebagai asabiyah. Dan saya yang bercakap soal ini pun akan dituduh. Berapa juta yang saya dapat? Berapa juta yang Dr. Siddiq dapat? Dr. Yusri dapat? Bila kita bercakap daripada arus yang lain, kita bercakap daripada sudut yang lain, daripada apa yang mereka nak, maka terus kita akan dicop. Dah dibeli, dah ada kepentingan.
Dah ini, dah ini. Itulah asabiah. Tapi mereka tidak mengatakan bahawa mereka asabiah. Dituduh kita yang bercakap tentang soal survival bangsa, survival agama kita ini diacap sebagai asabiah. Itu yang pertama. Yang kedua masalah kita ialah kerana dendam. Dendam itu masih boleh dimaafkan. Tetapi dendam yang diikuti. Sebab itu di dalam agama kita dia ada perkataan bakhil. Dan selepas bakhil itu ada perkataan lain yang dipanggil sebagai syuh. Bakhil itu kedekut. Tetapi syuh itu ialah lebih teruk daripada kedekut. Mengajak orang lain untuk sama-sama kedekut. Kalau sekadar bakhil untuk dia seorang saja bakhil. Tak apa lagi. Walaupun bakhil itu tidak elok. Tetapi yang lebih dahsyat ialah jom kita bakhil sama-sama. Tuan-tuan, dendam itu tidak elok. Tetapi kalau saya seorang dendam, tak apa lagi. Yang jahatnya saya ialah, jom tuan-tuan, kita balas dendam. Jom tuan-tuan, kita ikut dendam. Kita ikut kehendak dendam. Dan inilah jadinya. Inilah yang berlaku sekarang tuan-tuan. Budaya politik sekarang, budaya pilihan raya ialah budaya untuk membalas dendam, untuk mengikut dendam. Yang akhirnya dendam itu akan merosakkan agamanya balik. Akan merosakkan balik bangsanya, akan merosakkan balik negaranya. Yang paling saya bimbangkan seperti mana kata Dr. Yusri tadi, persoalan akidah. Persoalan akidah, dendam kepada pemimpin, dendam kepada orang, dendam kepada individu, dendam kepada parti, dendam kepada orang ini membawa satu kerosakan yang besar. Kerosakan yang besar itu apa? Pluralism. Kerana nak membalas dendam, agama akan disamakan. Kerana nak membalas dendam, kamu buat pada aku baik, agama akan disamakan. Agama akan dijadikan sebagai satu bentuk yang kita bimbangkan, satu bentuk bahawa tidak ada agama yang dominan, tidak ada agama yang benar. Sampai boleh dikatakan bahawa tidak ada tentu agama yang benar. Kita tak boleh kata bahawa kita agama yang benar. Mungkin dia agama yang benar. Kalau itu perkataan yang keluar, ini perkataan yang merosakkan akidah. Ini yang dipanggil sebagai pluralism dan liberalism. Tuan-tuan bayangkan saya berceramah di sebuah negara. Negara ini memberitahu, masyarakat di sana memberitahu kepada saya, perkataan insya-Allah tidak boleh disebut dalam radio mereka, televisyen mereka. Perkataan insya-Allah. Baik, kita bertemu besok, insya-Allah. Jangan sebut, kita bertemu besok. Dah. Kerana apa? Insya-Allah itu bagi faham mereka hanya Allah yang berkuasa menjadikan besok. Maka seolah-olah Tuhan mereka, agama mereka tidak berkuasa. Dilarang sebut. Ini yang kita sebutkan sebagai liberalism. Mungkin agama dia betul, mungkin Tuhan dia betul. Kita belum tentu kita betul. Kalau ini tahap yang berlaku kerana akibat daripada dendam, ini politik yang sangat berbahaya, tuan-tuan. Ya, akibat daripada dendam. Baik kamu jatuhkan aku, baik kamu buat pada aku akan pastikan kamu dan seluruh kamu jatuh. Dan nak menjatuhkan itu pula kesannya melibatkan kepada agama. Ini yang saya katakan tadi, dendam yang diikuti, benci yang diikuti. Kalau sekadar benci, diam, tak apa. Saya benci dekat Datuk Dr. Siddiq. Saya benci dekat dia. Saya diam. Masih belum apa-apa. Tapi kalau saya benci kepada dia, saya buat gerakan untuk sama-sama orang mulai mengajak membenci dia, maka dia akan menjadikan sangat huru-hara dan sangat teruk. Dan keadaannya yang saya katakan tadi yang lebih malang sekali ialah akidah. Dan kita sekarang ini bercakap tentang soal akidah, tuan-tuan. Pilihan raya ini adalah benda akidah. Bukan benda yang boleh main-main. Ya, persoalan sekarang ini kita nak memilih calon yang nak menjaga Islam. Dan saya nak pastikan pada tuan-tuan bahawa belum tentu orang yang mendakwa dia Islam, kadang-kadang dia boleh menjaga Islam. Tidak semestinya orang yang tidak mengatakan perkumpulan dia bernama kumpulan Islam tidak boleh menjaga Islam. Kalau hari ini kita lihat orang yang mendakwa bahawa dia memperjuangkan Islam, memanggil orang yang bukan Islam untuk berceramah di hadapan orang Islam. Islam apa? Dia orang Islam, mendakwa kumpulan Islam, memperjuangkan Islam. Tiba-tiba memanggil khalayak yang bukan Islam untuk bercakap tentang Islam di hadapan orang Islam. Orang yang tidak berakidah mengajar orang yang berakidah. Orang yang tidak bertauhid mengajar orang yang bertauhid. Ini benda yang sangat menakutkan.
Sebab tu saya, tuan-tuan, saya bercakap tentang soal agama. Bukan semua orang suka. Sebab tu saya pernah mengatakan bahawa kalau saya menjadi Kik Siang lagi bagus, ceramah saya akan disambut dengan takbir. Tetapi saya, seorang agamawan, seorang yang bercakap tentang soal agama, dibenci, tuan-tuan. Di pulau, diugut, disimbah dengan isi cuka, getah, nak dibunuh. Sekadar tomahan sebagai anjing, pencacai, itu benda biasa bagi saya. Tetapi kalau dah masuk dalam pagar sekolah saya, mencari saya untuk menumbuk, membunuh saya, menghantar SB, menghantar mesej untuk membunuh saya, malah membawa sebotol cuka untuk disimbah kepada saya, hanya kerana bercakap tentang soal kalimah Allah. Adakah itu dipanggil sebagai persatuan atau pertubuhan atau parti yang bernama Islam? Ini bahaya, tuan-tuan. Saya berceramah di Kemunting soal kalimah Allah di sebuah padang. Berkali-kali orang naik motor, dekat 4 buah, 5 buah motor, naik motor buat bising, kacau, pom-pom, press motor. Kita bercakap tentang soal kalimah Allah. Allah tidak boleh dijantankan, Allah tidak boleh dibetinakan, Allah tidak boleh dianakkan, Allah tidak boleh dibapakan. Wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin. Tuan-tuan balik buka dalam suratul Kahfi itu. Allah bagi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahawa Allah itu ada anak. Allah bagi peringatan, ma lahum bihi min ilm. Mereka itu tidak ada ilmu. Wala li abaihim, mak bapak mereka atau nenek mereka pun tidak ada ilmu tentang itu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Sangat besar kata-kata mereka, sangat besar fitnah mereka yang mengatakan Allah ada anak. Apa yang mereka cakap itu pun bohong belaka. Saya bercakap, kenapa ada orang Melayu yang membenarkan, yang bersetuju Allah itu dianak atau dibapakkan? Allah tidak boleh ditranslate dalam apa jua perkataan bahasa dan sebagainya. Saya bercakap tak boleh, tak boleh. Ada seorang ahli parlimen hantar mesej pada saya, dia kata, Ustaz, kalimah Allah bukan nama Tuhan. Kalimah Allah itu ialah kalimah bahasa Arab yang membawa maksud Tuhan. Ini tangan dalam bahasa Melayu. Yadun dalam bahasa Arab. Yad dalam bahasa Hindustan. Hand dalam bahasa Inggeris. Yadun, tangan, yad, hand. Benda yang serupa, iaitu tangan. Allah itu bahasa Arab. God itu bahasa Inggeris. Melayu bahasa Tuhan. Jadi kalau orang nak gunakan Tuhan boleh, nak gunakan God boleh, nak gunakan Allah boleh. Sebab maksudnya ialah Tuhan. Bukan nama Tuhan. Saya jawab, nama Tuhan kita apa? Tidak ada nama, kata dia. Sebab kalau Tuhan ada nama, dia sudah menyerupai makhluk. Allah tidak boleh menyerupai makhluk dalam tadi ayat Asmaul Husna. Laisa kamitslihi syai'. Tidak sama. Allah tidak ada nama, kata dia. Habis saya jawab bismillah dengan nama